Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur iaitu First International Conference on Islamic Revealed Knowledge 2023 yang dianjurkan oleh UNISYAMS, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dan terima kasih juga pada moderator, pengerusi majlis, dan pada hari ini saya akan menyampaikan satu kertas kerja ataupun kertas kajian saya yang bertajuk penerimaan Mahkamah Syariah mengenai penyampaian saman melalui pos berdaftar. Baik, dengan tempoh masa yang begitu singkat, iaitu atau lebih kurang dalam tempoh 10 minit, insyaAllah saya akan cuba menyelesaikan dari segi pengenalan, persoalan kajian, perbincangan, dapatan, dan untuk akhir sekali ialah kesimpulan daripada kajian ini. Baik, yang pertama adalah pengenalan. Saman adalah satu surat dokumen penting atau perintah rasmi untuk memanggil defendant ke mahkamah, iaitu sekiranya ada tuntutan daripada pihak defendant, maka saman akan dikeluarkan terhadap plaintiff supaya menjawab apa-apa tuntutan yang difailkan oleh defendant. Saman juga adalah surat untuk memaksa defendant menjawab segala tuntutan yang dijawab oleh plaintiff. Ini yang saya jelaskanlah tadi, yang mana saman ini adalah penting untuk diserahkan kepada pihak defendant supaya hadir ke mahkamah bagi mengenal pasti apakah jawapan yang akan diberikan kepada defendant terhadap kepada di hadapan hakim. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya ada menyebut bahawa kehadiran bagi pihak defendant adalah wajib bagi memastikan hakim dapat mengenal pasti akan dakwaan terhadapnya yang dilakukan oleh pihak penuntut. Dan ini telah dijelaskanlah oleh Imam Al-Nawawi supaya defendant boleh hadir ke mahkamah untuk menjawab segala tuduhan ataupun tuntutan yang dilakukan oleh pihak plaintiff. Seterusnya kita melihat kepada ad-dalil, iaitu jika sekiranya menukilkan sesuatu maka sahkanlah terlebih dahulu, atau jika membuat dakwaan maka hendaklah mengemukakan bukti. Inilah yang perlu dihadirkan oleh pihak defendant. Sekiranya dia cuba untuk mengelak daripada apa-apa tuduhan, maka ia perlu mengemukakan bukti supaya ianya tidak bersalah. Itu dari konsep jenayah. Tapi kalau dari konsep tuntutan yang melibatkan sivil, maka ia perlu menafikan apa yang dituntut oleh pihak plaintiff. Justru kehadiran defendant adalah wajib untuk menafikan apa-apa tuntutan yang dibuatnya, dan ia perlu kepada proses mendapatkan saman terlebih dahulu melalui penyerahan saman yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa yang juga dikeluarkan oleh mahkamah. Ini adalah saman yang sebagai pengenalan untuk dari segi saman itu sendiri. Dan proses penyampaian saman terdapat dua cara, iaitu saman dalam bidang kuasa dan juga saman di luar bidang kuasa. Ini terdapat dua kategori, yang mana saman dalam bidang kuasa, saman yang diserahkan kepada defendant di mana defendant berada di wilayah yang sama dengan pemfailan kes oleh plaintiff, maka defendant perlu hadir dan mahkamah akan mendengar dan memutuskannya. Dalam wilayah saman dalam bidang kuasa ni bermaksud defendant itu sendiri berada di dalam wilayah yang sama di mana plaintiff itu mengemukakan fail. Ini jelas dalam kitab fiqh yang menyebut yang disebut oleh Al-Mawardi juga dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, yang menyatakan bahawa kuasa kadi adalah berdasarkan had di wilayah yang dilantik oleh pemerintah
Sekiranya qadi menggunakan kuasanya di luar mahkamah, di luar wilayah, maka keputusan atau perintahnya adalah tidak sah. Ia mestilah dalam satu wilayah yang sama. Baik. Itu secara ringkaslah dalam bidang saman dalam bidang kuasa. Seterusnya dalam saman di luar bidang kuasa iaitu berlainan daripada berbeza dengan saman dalam bidang kuasa iaitu di luar kawasan. Contohnya plaintiff berada di Kedah dan defendant berada di Perak, Kuala Lumpur dan sebagainya lah di dalam negeri-negeri di Malaysia. Oleh sebab itu ia memerlukan satu proses yang mengemukakan segala dokumen dihantar kepada pihak berkuasa di wilayah tersebut yang di mana keberadaan pihak defendant itu. Hal ini kerana kita mengetahui bahawa setiap negeri adalah bidang kuasa bagi agama adalah berbeza, iaitu bidang kuasa agama berada di bawah sultan ataupun raja bagi negeri masing-masing. Maka ia perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu untuk kita menjalankan apa-apa aktiviti yang melibatkan dalam proses keagamaan ini. Baik, daripada penyerahan saman ini terdapat dua persoalan, iaitu yang pertama, sejauh manakah penerimaan mahkamah mengenai penghantaran saman melalui pos berdaftar. Ini berikutan tidak ada peruntukan khusus dalam undang-undang mengenai penghantaran saman melalui pos berdaftar secara berterusan tanpa dibuat langsung oleh penghantar notis. Ini ada persoalan lah. Kerana bagi setiap mahkamah terdapat satu pegawai kerajaan yang dilantik untuk menghantar saman. Tetapi yang diberikan nama penghantar notis. Tapi dalam persoalan ini, mahkamah menggunakan pos berdaftar, iaitu satu jabatan yang lain, iaitu jabatan dalam pos Malaysia. Dan mahkamah tidak menggunakan penghantar notis, tapi menggunakan secara sepenuhnya oleh pos berdaftar. Itu yang pertama, soalan yang pertama. Betul, soalan yang kedua adalah penyampaian saman yang dilakukan oleh berdaftar tidak disertakan affidavit penyampaian. Hal ini sekiranya penghantar notis menghantar saman, ia memerlukan satu affidavit penyampaian, sama ada diterima ataupun tidak terima ataupun cari tidak jumpa, ia perlu kemukakan bukti penyampaian affidavit itu sendiri yang perlu diikrarkan di hadapan pendaftar. Tapi yang penghantar notis tak buat, penghantar notis buat, pos berdaftar tidak buat, kerana pos berdaftar hanyalah mengenai akuan penerimaan saja. Padahal di dalam mahkamah memerlukan affidavit penyampaian. Kemudian metodologikan yang tertera di sinilah, iaitu menggunakan kitab fiqh, jurnal, kemudian adalah kajian lapangan untuk membual sama peguam, hakim dan juga penghantar notis mahkamah itu sendiri. Baik, perbincangan di sini ia tertaluk kepada rujukan daripada elemen tata cara amal mahkamah syariah lah. Mana-mana negeri pun ia tertaluk di sini kecuali Kuala Lumpur yang menggunakan akta bagi statut rujukan bagi hal undang-undang mengenai dengan penyerahan saman. Kemudian di sini kita melihat Perkeliling Ketua Hakim Syar'i bilangan 3 tahun 2019 yang mana mesyuarat pengurusi tinggi menerima pos berdaftar sebagai bagi kes mal dan juga kes jenayah. Hal ini diterima di Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang sahaja yang mengeluarkan perkeliling. Mana kata di sini dibenarkanlah untuk menggunakan pos berdaftar bagi kes di Mahkamah Syariah. Ia tidak melibatkan mana-mana negeri, hanya di Pulau Pinang saja yang dibenarkan untuk menggunakan pos berdaftar. Kemudian perkeliling yang kedua pada tahun 2022, pelaksanaan ini dilaksanakan oleh penghantar notis itu sendiri dahulu. Kemudian barulah diberi kepada pos berdaftar. Ini tidak menafikanlah bagi tugas pihak penghantar notis, yang mana penghantar notis perlu dilakukan terlebih dahulu, kemudian yang kedua barulah kepada pos berdaftar. Ini adalah hasil jabatan kajian yang mana inilah sumber autoriti yang digunakan bagi kajian ini. Dan yang mana bagi affidavit penyampaian pula, mahkamah penghantar notis akan membuat
affidavit penyampaian dan kemudian akan disirahkan kepada mahkamah setelah menerima akuan penerimaan itu daripada pos berdaftar. Dan kaedah fiqh ini dilakukan berdasarkan ma la yudraku kulluhu la yatruku jaluhu. Apa-apa perintah syarak yang tidak boleh dilakukan kesemuanya, maka janganlah pula ia ditinggalkan semuanya. Maka di sini kita boleh nampaklah bahawa sekiranya pengangkatan notis itu tidak berjaya, maka pos berdaftar boleh digunakan bagi memudahkan proses perjalanan, yang mana bagi staf untuk pengangkatan notis terhad 2 ataupun 1 seorang saja bagi satu daerah. Padahal untuk kes adalah yang agak banyak lah kalau kita nak dikirakan. Maka bantuan daripada pos berdaftar adalah digalakkan berdasarkan daripada Perkeliling Ketua Hakim Syar'i yang dikeluarkan. Kesimpulan daripada kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa penyerahan saman boleh dilakukan khusus oleh pos berdaftar yang telah diperuntukkan dalam Perkeliling Ketua Hakim Syar'i bilangan 3 tahun 2019. Ini adalah sumber autoriti yang boleh digunakan walaupun ia bukan dalam proses undang-undang, tapi ia sah untuk dilakukan bagi pihak di Mahkamah Syariah di Pulau Pinang sahaja. Dan pengangkatan itu perlu menyerahkan saman tersebut terlebih dahulu. Ini adalah perkeliling yang kedua yang mana bukanlah pos berdaftar hanya dilakukan semata-mata. Ia perlu dilakukan oleh penghantatan notis mahkamah itu dahulu. Kemudian sekiranya tidak berjaya, maka ia perlu kepada proses pos berdaftar untuk menghantar saman tersebut. Maka tidak ada masalah lah bagi di negeri Pulau Pinang. Manakala di negeri-negeri lain tidak diperuntukkan terhadap perkeliling yang dikeluarkan. Justifikasi daripada kajian ini bahawa ia perlu kepada penyerahan ke diri terlebih dahulu, walaupun terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan secara gantian melalui tampalan ataupun melalui akhbar. Maka di sini kalau kita melihat untuk menghantar saman melalui ke diri itu lebih kepada untuk memberi perhatian bahawa saman itu perlu serah secara kediri terhadap defendant supaya defendant lebih cakna terhadap apa yang dituntut oleh Mahkamah Syariah. Kalau menggunakan secara tampalan, ia mungkin terlepas pandang ataupun tidak pandang, itu berbeza. Ataupun dengan akhbar mungkin sekarang ni ada diperuntukkan tapi jarang-jaranglah kita untuk melihat di akhbar. Sebab sekarang ni banyak menggunakan sumber-sumber elektronik untuk mendapatkan maklumat. Oleh itu, melalui ke diri lebih berkesan untuk menghantar saman supaya sekurang-kurangnya dia dapat hadir ke mahkamah dan menjawab segala tuduhan-tuduhan yang dikemukakan oleh pihak plaintiff. Dan itulah untuk kajian saya pada hari ini. InsyaAllah semoga yang baik itu daripada Allah dan kekurangan itu adalah daripada diri sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.